Biar tangan tidak lagi terjabat, ikatan kukuh akan kekal, insya-Allah. Kita mengadakan konvensi ini kerana menyaut suara rakyat. Rakyat membuat keputusan yang bijaksana, memulakan satu tsunami politik 2008 yang mencerminkan kehendak rakyat, yang muak dengan rasuah dan penyalahgunaan kuasa, yang benci dengan politik perkauman, yang marah dengan skandal demi skandal, yang tidak tahan lagi dengan harga barang dan harga petrol yang meningkat, dan mereka menginginkan suatu sistem yang lebih adil dan seksama. Saya ucap tahniah kepada rakan-rakan dalam pimpinan PAS, DAP dan Keadilan telah menunjukkan kerjasama dalam keadaan yang sukar dan penuh getir, berdepan dengan propaganda licik dan penuh fitnah. Dan pada kala itu ramai di kalangan pemerhati dan pendeta politik yang tidak mempercayainya, dan sebahagian dari kita juga tidak meyakini keupayaan kita. Tetapi rakyat nampaknya lebih dewasa. Rakyat telah membuat keputusan yang bijak. Sebab itulah kita harus insaf dan tawadhu. Kita memperoleh kemenangan bukan sahaja kerana kebijakan, kehandalan pimpinan kita, jentera kita, atau parti kita semata-mata. Kita telah mendapat dukungan kerana keyakinan rakyat, kerana sokongan bulat rakyat, dan dengan izin Allah SWT. Sebab itu kita tidak harus menjadi seperti mana pimpinan UMNO dan Barisan Nasional bila naik ke tampuk kuasa seperti kaduk naik junjung. Saudara, kita harus juga ingat pada hari ini pengorbanan pimpinan dan rakan-rakan kita dalam arus perjuangan menuntut perubahan dan reformasi. Ramai, ratusan malah ribuan yang berjuang yang menjadi korban kezaliman, yang dipenjara, yang merengkok dalam kamar sepi, dikelilingi kawat berduri, kerawang berkasih, dan keluarga yang menderita. Sebab itu saya ulangi, kita harus ingat kepada tuntutan dan kebijaksanaan rakyat. Pakatan rakyat sendiri, baik kerajaan-kerajaan negeri, pimpinan kita dan wakil-wakil kita di parlimen, sedang diperhati dan diteliti oleh rakyat tentang prestasi kita dan suara kita. Apakah yang kita ungkapkan itu ungkapan baru yang konsisten dengan agenda Pakatan Rakyat, atau kita masih membawa idea dan pandangan yang dianggap bobrok dan mencetuskan perpecahan di kalangan kita. Saudara-saudari, Pakatan Rakyat kini bukan sekadar pakatan politik biasa. Ianya gerakan politik dan gerakan massa. It's not merely a political movement, a political party. It is a political movement, and in fact a mass movement demanding for change and reform in Malaysia. Maka oleh itu agenda kita bukan agenda parti politik semata-mata, tetapi agenda rakyat, agenda lembaga swadaya NGO, agenda pemikir, penyair, seniman, bloggers. Mereka berhak bersama dalam arus ini kerana mereka telah mainkan peranan yang penting untuk menuntut perubahan yang sebaiknya. Maka kita perlu apa yang diungkapkan oleh pemikir sebagai keberanian kebenaran, the courage of truth, untuk menyatakan dengan berani kehendak kita. Apa yang diungkapkan dalam dasar Pakatan Rakyat yang diedarkan pada hari ini tidak lain dari membina negara bangsa yang berteraskan kepada kekuatan moral rakyat. Kita insaf bahwa kita hidup berteraskan keyakinan prinsip karamah insaniyah. Walaqad karramna bani Adam. Allah telah meningkatkan darjat keturunan Adam, semua manusia,
agar kita lita'arafu, kenal dan menghormati di antara sama lain. Itu ketetapan dalam Al-Quranul Karim. Prinsip ini pernah diungkapkan oleh seorang pejuang kemanusiaan dan rakyat, Martin Luther King. A nation where its people will not be measured by the color of their skin, but the content of their character. Kita mau keluar dari kepompong perkauman yang dibikin, direka oleh orang-orang yang berfikiran kecil dan sempit, yang mau mempertahankan kuasa mereka berdasarkan keturunan dan warna kulit mereka. Inilah yang dikatakan prinsip moral. Prinsip karamah insaniyah dan lita'arafu ini menjadi landasan dan prinsip perjuangan kita. Oleh demikian, yang kita lawan ini bukan sekadar UMNO sebagai satu parti, tetapi kerana keinginan mereka meneruskan satu faham asabiyah yang jijik, yang membawa kepada permusuhan antara kaum, yang meletakkan kaum Melayu atasan sebagai maha berkuasa, Melayu umum yang dipijak bersama dengan kaum-kaum lain dipijak di negara kita. Tetapi saya ingin memberi peringatan agar kita jangan keliru. Kalau benar kita anggap prinsip ini seperti mana diungkapkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, akhukum fil insaniyah, persaudaraan sesama manusia, maka itu yang kita kena tegakkan. Kita tidak boleh lawan fahaman perkauman sempit UMNO dengan mempertahankan fahaman kaum sempit, kaum-kaum atau suku kaum lain melawan kaum yang sempit ini. Maka saya ingin mengesyorkan di kalangan masyarakat Cina, masyarakat India, masyarakat Iban dan Kadazan, kita juga harus meleborkan sikap dan perkauman yang sempit. Kita tidak mungkin menang kalau kita tidak dapat mengalahkan perkauman yang ada saki-baki di kalangan kita. Dan inilah yang diungkapkan akhukum fil insaniyah, persaudaraan tulen di kalangan manusia, yang diungkapkan oleh Kung Fu Tse, dipopularkan oleh Han Suyin, Si Hai Se Ni Jie Xiong Di. Tak mengapalah tentang sebutan itu. 4 lautan terbentang luas, semua manusia bersaudara, kata Kung Fu Tse. Ontre kulam urabani tewan. Satu jiwa kerana kemanusiaan. Yang ini yang patut kita hafal. Bukan ketuhanan Melayu orang atasan lawan ketuhanan rakyat yang boleh dipijak. Bila mau kontrak, difikir ketuhanan mereka. Bila mau pilihan raya, dikatakan ketuhanan Melayu. Saudara, kita mencipta sejarah hari ini. John Rawls mengungkapkan ini sebagai overlapping consensus. Kita adakan perbincangan yang panjang dan ucap terima kasih kepada pimpinan parti-parti dan rakan-rakan di semua peringkat. Kerana inilah kali pertama setahu saya dalam sejarah politik Malaysia di mana kita kemukakan dasar bersama Pakatan Rakyat yang jelas. Ini mampu dilakukan kerana kita dapat angkat generasi baru Melayu yang yakin, yang tidak rasa terpinggir. Ada keyakinan baru di kalangan generasi baru Melayu. Ada keyakinan baru di kalangan generasi baru Cina, India dan Iban. Kerana keyakinan baru inilah, new sense of confidence, maka kita dapat meterai satu dasar Pakatan Rakyat yang dibentangkan pada hari ini.